Okey kelas, so kita tengok dahulu discussion soalan nombor 6, topik 7 gravitation. So kita tengok dulu soalan dia. Sekejap Okey, so nombor 6 ni ramai yang tanya cikgu lah. Okey, dia kata point P is on a straight line joining on the earth and the moon. So dia kata point P tu sebaris dengan garisan yang menyambungkan antara yang menghubungkan antara earth dengan moon. Means point P tu in between earth dengan moon lah, tapi tak tahulah in between tu kat mana, yang tengah-tengah ke kat mana kita tak tahu. Okay, cuma dia cakap macam tu je lah. Lepas tu dia kata distance of point P from earth center is x. Okay, dia cakap distance point P tu dengan earth hanyalah x. Dia tak bagi tahu kan berapa nilai. And the distance antara earth and the moon adalah r. Lepas tu dia cakap if r tu adalah 3.8 10 kuasa 8 meter and the gravitational field at P is 0. Okay, so dia dah bagi tahu kat sini. Gravitational at P is 0. So ada makna tu Calculate the value of x. Okay, so kita tengok dia pun jalan kerja. Okay. Bermula kita lukislah situasi dia. Jadi cikgu lukis ada earth, ada moon dan ada point P lah. Okay. So point P tu cikgu letak je lah in between them. Sebab kita tak tahu kan dia duduk kat mana. Maksudnya kita tak tahu lah x tu berapa panjang dia kan. So kita letak je lah P tu in between earth dengan moon. Okay. Kemudian kita labelkan lah. Okay. From center to center. From center earth to center P. Dia punya distance tu adalah x kan dia kata. Kemudian antara earth, center earth dengan center moon. Dia punya distance tu adalah r. Iaitu 3.8 lah. Darat 10 kuasa 8 meter. Okay. Kemudian satu lagi dia bagi tahu dalam soalan tadi. AG ataupun gravitational field strength at point P is 0. Kan? Dia cakap ayat ni tadi. So, ia membawa maksud bila point P tu berada di antara earth dengan moon, point P tu akan ada dua gravitational field strength. Iaitu yang cikgu dah conteng kat sini. Okay, tapi cikgu conteng lagi sekali. Ada gravitational field strength untuk earth dan point P ni juga ada gravitational field strength untuk moon lah. Okay. So dia ada dua lah gravitational field strength tu untuk earth dengan untuk moon. Okay. So AGE, AGM. Okay. So kalau perasan AGE tu ataupun gravitational field strength untuk earth ke kiri dan gravitational field strength untuk moon tu ke kanan kan, kalau ikut gambar kita ni lah. Okay, so satu kiri satu kanan jadinya jadinya dia akan jadi macam ni lah. Okay, hasil tambah dekat hasil tambah gravitational field strength dekat point P adalah kosong. Okey, kalau perasan cikgu buat negatif. Negatif kenapa negatif AGE tu negatif? Sebab dia ke kiri. Okey, so dia ada negatif lah. Maksudnya gravitational field strength earth negatif tambah dengan gravitational field strength moon positif lah sebab ke kanan bersamaan dengan kosong. Kan? Hasil tambah gravitational field strength at point P adalah kosong kan? Dia bagi tahu. So, ginilah konsep dia. Okay, so ni adalah konsep. Okay. Daripada konsep tu, kita rearrange. So, kita akan pindahkan negatif tu ke sini lah. Okay, jadi kita akan dapat gravitational field strength untuk moon bersamaan dengan gravitational field strength untuk earth. Kan? Untuk earth. So, kita dah dapat dia punya konsep. Jadinya masukkan formula lah. Okay. AG ataupun gravitational field strength, formula dia adalah GM over distance squared kan. Okay. So, distance kita masukkan lah. Untuk distance antara moon dengan point P adalah, ni kan antara moon
dengan point P. Distance dia adalah R tolak X lah. Okay. That's why kat sini kamu nampak cikgu buat R tolak X kuasa 2 lah. Okay. So distance antara Earth dengan point P adalah X. X je lah. So jadi X kuasa 2. Okay. So di sini cikgu potong yang mana yang boleh potong, iaitu G. Kiri kanan potong. Kemudian kita darab silang lah sebab kita nak rearrange equation kan. Darab silang. So dia akan jadi macam bawah ni lah. So yang mana yang kuasa 2 iaitu X squared dengan R tolak X. Dan kurangan kuasa 2 tu kita jadikan dia kuasa 2 lah atas bawah. Okay. Kemudian kita rearrange. Bawakan kuasa 2 tu ke kanan. Jadi set lah kan. So kita akan dapat 9.035. Okay. Dan kita akan dapat nilai X tu adalah 3.42 darab 10 kuasa 8. Okay. Macam tu. So konsepnya di sini adalah yang ni lah. Okay. Sum of AG at point P adalah kosong. Okay. So kita bermula dekat situ lah. So kenapa negatif AGE? Sebab dia ke kiri. Kenapa positif AGM? Sebab ke kanan, dan hasil tambah mereka adalah kosong. So kita bermula daripada konsep tu dan inilah matematik kita. Okay. Okay, jadi 7.2 adalah subtopik gravitational potential energy. At the end of this chapter, you should be able to define what is gravitational potential energy and use lah equation of gravitational potential energy. Okay, so sebelum kita masuk gravitational potential energy, kita lihat dahululah work done by external force. Okay, jadinya jika kita lihat gambar di sini, so kita ada bumi ni point mass lah. Okay, tak nampak sangat warna apa, warna merah lah. Okay, bumi ni point mass. Okay, so ada test mass kat sini kan. Ni test mass lah. Okay. So test mass tu dia akan tertarik lah, nampak ni FG. So dia akan tertarik lah ke arah bumi. Dan sebenarnya dia tertarik juga ke arah mungkin kat sini ada point mass lain lah. Mungkin kat sini ada planet lain. Okay, dia ada planet lah. Okay, Mars ke apa kan. So dia ada point mass lah. Okay, dia ada point mass. So actually ada dua lah. Okay, FG dan F, external forces yang lain lah. Okay, so ada dua force yang bertindak ke atas test mass tersebut. Okay, jadinya test mass ni berpindah daripada R1 ke R2. Jika dia berpindah daripada R1 ke R2, maksudnya berpindah ke the other orbit lah. Okay, jadi ada work done yang terjadi dan kita boleh lihat formula dia kat sini. So work done untuk pindah test mass tu daripada R1 ke R2 adalah equals to GMM darab dengan 1/R1 minus 1/R2. So work done tu adalah W tu lah kan. Lepas tu G tu adalah constant, R2 tu final distance, R1 tu initial distance. Okay, jadi kita tengok sekali lagi. So contoh gambar ni, kata sebenarnya apabila dia berada di suatu kedudukan, dia akan tertariklah ke arah bumi kan, sebab bumi ada gravitational force. Dan sebenarnya di angkasa lepas, di space, ada lagi planet lain kan selain daripada bumi. Okay, jadinya ada tendensi test mass tersebut akan tertariklah ke arah orbit yang lagi satu kan, ke arah point mass tersebut lah. Okay, jadinya jika kita nak bring ataupun kita nak moving that test mass to another point daripada R1 ke R2, maka akan terhasilnya work done lah. Okay, jika kita nak bawa test mass tu daripada point ni ke point ni,
Jadi akan hasilnya work done, dan work done tu adalah formulanya beginilah. Okey. Jadi kita tengok apa kaitan At the end of this chapter, students should be able to define and use gravitational potential energy. Okay, so energy definition dia adalah work done by a gravitational force in bringing a test mass from infinity to a point. So kita tengok definition untuk work done pula. Untuk energy pula, tadi kita belajar work done kan. So sebenarnya gravitational potential energy ni adalah work done itself lah. Okay, dia adalah work done yang disebabkan oleh gravitational force, yang mana gravitational force tu dia membawa test mass tu daripada infinity ke satu point lah, ke satu point lain. Okay, so sebenarnya gravitational potential energy tu adalah gambar tadi lah. Okay, gambar yang kita ada bumi, kita ada satu planet ataupun point mass, kita nak pindahkan test mass tu ke satu point yang lain lah. Katalah ni point A, ni point B. So kita nak pindahkan test mass tu daripada point A ke point B. Okay, so perpindahan tu akan menghasilkan U dan work done tu lah. Okay, U tu energy lah. So ni U energy. Okay, so formula dia macam ni so U tu adalah equals to negative GMM over R. Okay, so dia negatif sebab 1 bahagi infinity kosong lah. So dia akan negatif ni bawa keluar lah. That's why dia jadi negatif. So negative GMM over R. Okay, tu so kita tengok yang ni, dia punya apa ni, graf antara U dengan R. Okay, graf antara U dengan R from the earth surface. So kat sini kakak perasan cikgu lukis lah earth tu. Okay, ni cikgu lukis earth bulat. So cikgu lukis earth kat sini. Okay, ni cikgu lukis lah sebab nak senang membayangkan kan. So daripada radius, katalah ni tengah-tengah earth. So katalah ni tengah-tengah earth kan, center. Okay, so ni lah kita punya R, radius untuk earth kan. So ni adalah apa orang kata, surface lah. Surface earth, surface bumi. So daripada surface dia punya U tu kat sini. Daripada surface kan, daripada surface U tu kat sini. Lepas tu lagi jauh daripada surface, lagilah U tu, gravitational potential energy tu berkurang. Nampak ni, dia menghampiri kosong kan, tapi dia tak kosong lah. Okay, ni asalnya dekat surface, dia punya U kat sini lah, negative something lah kat sini. Okay, so makin jauh daripada surface, makin jauh daripada bumi, dia punya U tu makin menghampiri kosong lah kalau tengok dia punya graf ni. Okay, so dia kata kat sini gravitational potential energy dekat infinity is zero. Betul lah, maksudnya kat sini zero, infinity ni, dekat infinity, R infinity, dia punya apa, dia punya U tu akhirnya kosong jugalah. Okay, itu saja untuk energy. Lepas tu apa pula? Okay, kita tengok yang ni 7.3 satellite motion in circular orbit. At the end of this chapter, you should be able to derive and use escape velocity. So ni satellite motion lah. So satellite kan kita biasa tengok kan, satellite atas langit kan, dia mau orbit bumi kan, lampu merah berkelip tu. So kita nak belajar lah dia punya motion macam mana.
So satelit ni dia ada escape velocity. So kita kena tahulah derive escape velocity tu macam mana. So mari kita so kita tengok escape velocity is defined as a minimum velocity required by a mass to escape completely from gravitational field to infinity in outer space. Maksudnya kita boleh membayangkan macam ni. Katalah ni kita punya Earth kan, kita punya planet lah. So certain level kita akan masih ada gravity kan, katalah and mungkin certain level lepas tu kita dah tak ada gravity. Mungkin kat sini masih ada gravity, kat sini dah tak ada gravity dah. Tak ada graviti bumi dah lah. Okay. So kat sini escape velocity ni adalah minimum velocity yang diperlukan untuk kita lepas daripada tempat ni. Okay. Lepas daripada gravitational field. Katalah kawasan ni ada gravity. Kita nak kira berapakah minimum velocity yang satelit tu perlukan untuk lepas daripada gravitational field ni. Okay, daripada kawasan yang ada gravity ni untuk pergi ke kawasan yang tak ada gravity lah, iaitu outer space tadi tu. So ni kita panggil dia outer space lah, kawasan yang tak ada gravity. So kita nak cari V kat sini lah, V escape ni kan. Maksudnya minimum velocity yang diperlukan untuk dia lepas daripada kawasan kuning tu. Okey, kawasan yang ada gravity. So itulah yang dikatakan sebagai escape velocity. Okey, so macam mana dia kira? Dia pakai apa? Dia pakai prinsip dia pakai prinsip conservation of energy. So dia pakai prinsip conservation of energy lah. Okey, so macam mana conservation of energy? Kata energy initial mesti equals to energy final. Sum of energy initial equal to sum of energy final. So sum of energy initial adalah kinetic energy plus gravitational potential energy initial equals to final kinetic energy plus gravitational potential energy final. Okay. So so yang ni initial lah. Okay, yang ni initial. Yang ni final. So finalnya kosong. Okay, finalnya kosong energinya. Sebab apa? Baca kat sini dia kata final energy adalah kosong. Final kinetic, final gravitational potential energy kosong, final kinetic energy pun kosong. Okay, maknanya bila dia dah sampai ke satu point dekat outer space tu, orang kata dia dah tak ada kinetic energy lah, dia static kat situ lah. Okay, lepas tu hanya initial je lah yang ada nilai dan samakan dengan kosong lah. Lepas tu kita rearrange dan kita akan dapat escape velocity adalah equals to set 2gm over r. Okay. So kenapa UF ni kosong? Sebabnya dia adalah infinity lah. Okay, bagi infinity, R tu infinity lah. Okay, final tu R infinity. So bahagi infinity akan jadi kosong jugalah. Okay, so kena ingat lah ni escape velocity. Kemudian apa lagi dia kata? If the test mass on the earth surface, hence, yang ni special case, yang ni general lah. Okay, yang ni general equation. Tapi jika soalan tu kata
test mass tu dia berada dekat surface lagi. Dia tak pergi dekat outer space lagi. Dia apa? Macam ni lah. Okay, gambar dia. Katalah ni Earth. Satellite tu duduk kat sini lagi. Satellite tu duduk kat surface. Ni surface kan? Surface. Ni satellite lah. Maksudnya satellite tu duduk kat surface of the bumi lagi. Jadinya dia punya apa R tu kat sini lah. Kan? Kata ni center. So ni dia punya R lah. Okay. So dia punya R tu adalah radius of Earth. Macam ni dia dapat ni. Bila satellite tu berada dekat surface, dia punya gravity. Dia punya gravity tu adalah G lah. Kan? G lah ataupun AG. Kan? Betul tak? Bila dia berada dekat surface, dia punya gravity tu adalah G 9.81 tu lah kan. Ataupun dalam topik ni kita panggil dia AG kan, gravitational field strength. So formula untuk gravitational field strength adalah ni, GM over R squared tadi kan. So sekarang ni R kita ni adalah R lah. Maksudnya radius of bumi tu. That's why bila kita rearrange, dia akan jadi R squared G bersamaan juga dengan GM. So dia dapat yang ni lah. Okay. That's why dia substitute lah into this. Substitute. Dan dia dapat final untuk escape velocity apabila satellite tu masih berada di permukaan bumi macam ni lah. Dia dapat set 2GR. Okay. Soalan seterusnya. Okay, so nombor 7. Dia kata escape velocity from the earth adalah 11.2 km S-1. Another planet is having a mass okay, jom kita cari. Okay, so kita tengok nombor 7, nombor 1. Okay, so nombor 7 dia ada dua situasi lah. So situasi pertama, so daripada situasi 1, kita dapati escape velocity tu adalah set 2 gm over r bersamaan dengan 11.2 km per second. Jadi kilometer tu tukarlah kepada meter per second kan, darab dengan 10 kuasa 3 ni. Kemudian situasi kedua, dia kata mass tu dah bertambah jadi 1000 kan, r tu dah bertambah jadi 10r kan. So kita masukkanlah, lepas tu kita rearrange macam ni. And then kita dapati last kali dia jadi set 2 gm over r darab dengan 10. 2 gm over r tadi adalah ni kan, 11.2 km per second ni. So darablah dengan 10 ni. So kita akan dapat yang baru adalah ni lah, 11.2 darab 10 kuasa 4 meter per second. Okay, itu nombor 7. Tengok nombor seterusnya, nombor 8. Sebenarnya soalan pasal escape velocity ni dia agak straightforward lah. Okay. Senang je lah sepatutnya. Okay, tengok nombor 8. A satellite is placed in an orbit at distance 4.23 10 kuasa 7 from the center of the earth. Calculate the speed of the satellite. Okay, so dia direct je. Dia tanya kita speed of satellite. So direct je lah kira kan. So V bersamaan juga dengan GM over R set. So masukkan nilai teruslah dapat speed of satellite. Cuma nombor 9 dia tanya kita satellite altitude. Satellite altitude above the surface. Okay, maksudnya lepas kita kira, dia tanya kita dua kan, satellite altitude dengan period. Okay, kita tengok jalan kerja kita. Okay, so mula kita kira lah pakai formula speed of satellite ni kan untuk dapatkan nilai R ni lah. Okay, so
Tapi soalan bukan nak R, soalan nak settle altitude. Kan? Altitude daripada mana ke mana? Altitude mestilah daripada surface. Altitude mesti daripada surface ke point tu lah. Okay, ke point. Okay, ke point yang satellite tu duduk lah. Okay, sedangkan R tu daripada center of the planet. Okay, R tu daripada center of the planet. Jadi, untuk dapatkan satellite altitude, kita kena tolak lah. Okay, so tu je lah beza dia. Okay, so yang lain, kita tengok. Okay, nombor 10 ni pun direct jugalah. Sebab dia tanya period dengan satellite speed kan. Sama je lah soalan dia. So, kita tengok. 10 ni. Okay, just pakai je formula period. Okay, ada dalam nota tu. Which is 2 pi set R kuasa 3 over GM ni So, itulah dia direct je sebab dia dah bagi nilai semua. Nombor 10. B pun sama, dia direct je. Okay. Okay, so yang ini direct je lah. Boleh buat sendiri, okay. Okay, kelas. So, nanti buatlah soalan tutorial sampai nombor 11 dan hantar MGC. Okay, ada apa-apa boleh tanya.